Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan rasa syukur setinggi-tingginya ke hadrat Ilahi. Kerana tidak ada satu jengkal tanah di bumi ini yang kita tidak layak untuk bersyukur. Maka sekali lagi dengan udara yang Allah bekalkan tanpa henti dan dengan kesihatan yang Allah bekalkan untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu, mudah-mudahan nikmat iman ini akan menjadi sebahagian daripada kekuatan untuk kita merasakan betapa mahalnya hadiah yang dibekalkan oleh Allah, untuk kita sama-sama syukuri dan akhirnya untuk kita merasakan bahawa kekuatan yang ada pada kita hanya milik Allah, insya-Allah. Oleh itu kita sekali lagi memuji ataupun menyampaikan puji-pujian tertinggi kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai tanda kita sangat merindui baginda dan kita mengharapkan pertemuan dengan baginda insya-Allah. Maka sekali lagi pagi ini sampai giliran saya atau giliran Mi Dr. Rubiah Hamzah untuk memeriahkan atau untuk mengisi ruang dewan motivasi pagi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Maka tuan-tuan dan puan yang dipilih Allah pada pagi ini untuk menjadi penontonnya, untuk menjadi pengikutnya ataupun kata-kata untuk turut serta bersama, maka jangan lupa like and share page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara untuk menjadikan kita sebahagian daripada pejuang-pejuang agama, pejuang-pejuang kalimah Allah, pejuang-pejuang penerus tugas para anbiya. Ini kekuatan. Kalau kita tidak mampu untuk menyampaikan, maka kita sumbangkanlah apa yang kita mampu dalam bentuk hartanya ataupun dalam bentuk materialnya, sebagai tanda sokongan bahawa kita sangat mencintai majlis-majlis yang mengukuhkan diri kita, mengukuhkan keyakinan kita, meluruskan pemikiran dan meluruskan ilmu kita untuk terus merasakan betapa besar dan nikmatnya menjadi hamba Allah dan menjadi pengikut Rasulullah insya-Allah. Jadi sekali lagi selamat sampai, selamat bertemu. Mudah-mudahan kita kata pertemuan ini dirakam Allah sebagai pertemuan ahli syurga. Okay? Maka pagi ini kita melihat begini. Tajuk yang dibekalkan hari ini ialah mendahulukan yang kanan. Ini merupakan kelihatannya seperti remeh, tetapi sebenarnya dia adalah sunnah. Kalau kita katakan sunnah, bermaknanya ini dilakukan oleh Rasulullah, ini dibuat oleh Rasulullah. Maka apa yang dibekalkan kepada kita ini adalah sebahagian daripada, ataupun kita kata yang nak dibincangkan mungkin tak sempat banyak, tetapi harus diangkat walaupun bunyinya macam ringan. Macam boleh semua orang boleh buat. Tapi untuk tahu semua orang boleh tahu, tapi untuk buat belum tentu kita cukup tertib. Sebab itu kita selalu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, terlalu banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang kau bekalkan, yang dibekalkan Rasulullah kepada kita, namun kita belum mampu untuk mengangkat walaupun separuh. Maka dengan sebab itu kita mohon dengan Allah ampunan dan diberikan petunjuk supaya kita mampu mengikutinya. Maka kalau kita kata mengutamakan, mendahulukan yang kanan. Apa maksud mendahulukan yang kanan? Maknanya sekali lagi kita diajar makan je dengan tangan kanan. Itu wajib. Semua mak, semua ayah, semua pendidik mengasuh ini. Mengasuh ini supaya kita betul-betul makan dengan tangan kanan. Yang paling praktikal yang kita buat paling banyak ialah makan dengan tangan kanan. Tapi tidak yang lain-lain. Ini yang kita, kalau boleh kita nak bangun balik kekuatan, kalau boleh apa yang Nabi sunatkan, apa yang kita anggap sunat ataupun apa yang dianggap yang Nabi buat, yang kita nak buat kerana tidak ada adab. Okay, yang orang yang kita kata tidak mengikut susun atur yang disediakan oleh Allah dan Rasulullah. Maka kekuatan kata-kata mengutamakan yang kanan ini bukan sekadar main-main, bukan sekadar adab sopan, tetapi juga merupakan sebahagian daripada karakter untuk menjadikan kita benar-benar pengikut Rasulullah, hamba Allah yang benar-benar dicintai oleh Allah kerana mengikuti apa yang ditinggalkan Rasulullah. Maka mari kita melihat, menggunakan buku Riyadhus Shalihin, jilid 1 dan 2. Maka dalam tajuk ini kita kata
Bila kita kata sunat, maknanya kita buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Berdasarkan huraian inilah akhirnya kita banyak yang tinggalkan. Sebab itu sekali lagi kalau kita melihat Imam Bukhari menulis buku adab setebal-tebalnya ataupun kita kata beberapa jilid buku khusus untuk adab. Kerana apa yang kita disunatkan melakukan ini adalah asas-asas untuk adab-adab dalam kehidupan. Sebab itu kita kata tidak beradab, orang Melayu ada dua je, adab atau biadab. Kalau tak ikut apa yang ditinggalkan Rasulullah, kita takut-takut terjatuh kepada biadab. Okay? Maka kita pagi ini mari kita meneliti sedikit kekuatan-kekuatan ini. Sunat mendahulukan yang kanan ketika masa bila? Masa beruduk, mulakan yang kanan, kita dah tahu sangat. Tapi yang lain-lain, kita kata masa mandi, mandi, masa tayamum, masa memakai pakaian. Maknanya kita kata masa makan pakaian tu pasalnya kita dia nak masuk kat tangan kanan dulu ke tangan kiri dulu. Nak menjadikan pakaian itu mampu berzikir untuk kita. Pakaian itu bukan sekadar menutup aurat kita tapi memberi keberkahan, memberi kekuatan dan kita pakai dapat pahala. Ini yang kadang-kadang kita kata kita tak berapa nak ingat, tangan kanan dulu ke tangan kiri dulu ke. Kerana yang mak kita ajar hanya makan tangan kanan. Yang lain terpulang kamu lah. Okay? Ataupun kita kata nak cuci, ditandas tangan kiri, nak makan tangan kanan. Yang lain-lain tu kita sama ada tak sempat ataupun kita kata tak begitu berat dan sebagainya. Okay? Kemudian kita kata masa pakai slipper, pakai kasut. Okay? Ini benda yang kita buat hari-hari. Kalau kita kata pakai baju masuk tangan kanan dulu. Itu yang Nabi ajar pada kita. Sebab itu kalau kita kata kita pengikut Nabi, sekecil mana, sebesar mana yang Nabi tinggalkan kalau mampu. Bukan kita kalau mampu, mesti ikut. Walaupun bukan wajib, tapi sebab kita nak menyerupai, nak dekat, nak ikut. Nak kalau kata kalau boleh yang halus-halus itu pun nak ikut. Ini bagaimana sahabat belajar dengan Rasulullah. Sekecil-kecilnya. Jadi kalau kita kata pakai baju, masukkan tangan kanan dulu. Kalau pakai seluar, kaki kanan dulu. Berapa orang ingat adab memakai pakaian? Okay, adab berpakaian itu tidak ada asas lain selain asas sunnah ini. Asas yang Nabi sudah tunjukkan. Nak pakai seluar, nak maskar. Kemudian kita kata, kadang-kadang kita ingat kita nak masuk masjid. Nak masuk masjid tu ingat, tapi tak ingat kaki mana nak dulu. Kita boleh bagi tahu, tapi kita yang bagi tahu ni pun belum tentu buat. Kerana kita tidak merasakan, kita tidak tinggi terpanggil untuk mengamalikan. Maka hari ini kita hanya nak jadikan peringatan-peringatan. Yang mana boleh buat? Baju boleh buat. Seluar boleh buat. Kasut, nak pakai kasut. Pakai yang kanan dulu. Kesemua ini ada keberkahan tersendiri. Sebab itu kita kata kalau berpakaian bukan sekadar nak cantikkan diri, tetapi bukan sekadar untuk menunjuk peraturan, tetapi yang paling penting ada keberkahan dalam setiap amal yang ada kaitannya dengan sunnah. Sebab itu kalau buat dapat pahala, kenapa tak nak? Allah nak bagi duit free ni. Contohnya, kamu buat dapat. Maknanya sekali lagi kita ambil berat ke tak ambil berat. Nak pakai kasut tangan kaki kiri dulu ke kaki kanan. Tak kira, yang penting pakai. Ini mak kita, tak apanya lambat sangat. Masuk je lah, pakai je lah. Maka hari ini, pagi ini, Mina ingatkan pada semua ibu, pada semua ayah, pada semua adik-beradik yang besar yang kecil untuk melatih diri. Tadi kita kata pakai baju, tangan kanan dulu. Pakai seluar, kaki kanan dulu. Pakai kasut, kaki kanan dulu. Ini di antara benda-benda harian yang kita kalau boleh, kita kata masuk masjid. Ataupun kita kata, kalau gosok gigi belah mana dulu? Belah kanan dulu ke belah kiri dulu? Kita kadang-kadang ikut. Sebab apa yang dia ajar kadang-kadang yang cantik dari segi Islam, tapi bila sampai Mak Saleh atau sampai kepada sistem pendidikan yang sekular, akhirnya dia ubah semua. Sebab itu kita kata kita ambil pengaruh jam cukuplah. Okay? Kalau jam tu jam Islam, maka dia patutnya bergerak mengikut gerak tawaf. Itu asas mengapa
kita kata kerana apa sebab kena ikut jam tawaf? Sebab sekarang sudah ada usaha untuk menciptakan jam-jam yang jamnya yang jarumnya bergerak mengikut mengikut gerakan tawaf. Inilah asal. Kerana ini adalah ada mempunyai satu gelombang-gelombang yang sangat hebat. Tapi apa yang Mak Saleh buat, dia tukar jadi semua lawan jam. Semua tidak mengikut arahan yang kita kata mesti ikut lawan jam, dia ikut arah jam. Kita dah pegang arah jam tu mesti yang Mak Saleh punya. Ataupun China punya. Tidak dengan Islam punya. Lah ni lah baru kita kata sejak beberapa tahun kebelakangan ni. Barulah ada pereka-pereka jam yang mahu membawa balik. Jam kita mesti ikut gerak tawaf. Bukan gerak lawan jam kita kata, oh kita mesti gerak. Lawan jam tu yang sebenar. Tapi dikatakan itu arah lawan jam. Kerana dia nak hilangkan sunnah. Hilangkan sunnah. Maka saya kata kalau boleh, kita nak bangun balik kekuatan, kita nak angkat balik semua ini supaya dia menjadi sebahagian daripada harta khazanah daripada Islam. Kemudian kata-kata gosok gigi, ya Allah, kita tolak dulu. Ke kiri ke kanan, yang mana kiri mana kanan, tak penting gosok. Sebab kita tak ambil kira dah, tak ambil kira. Potong kuku, yang mana dulu? Kita potong kaki tangan kanan dulu ke tangan kiri? Ikut kebiasaan garanti kita potong tangan kiri dulu. Sebab apa? Tangan kanan pegang klip tu. Habis itu baru kita tukar tangan kiri. Jadi sekarang ini, kalau kita nak mengikut sunnah-sunnah kalau kita nak mengikut yang sudah diperaturkan oleh Rasulullah, maka kita balik semula. Walaupun potong kuku tu sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Kita biasanya mesti buat tangan kiri dulu. Kenapa? Sebab kita tak masukkan elemen mulakan dengan kanan itu dulu. Ini yang kita kata ketinggalan, kita nak ikut orang punya juga. Sebab itu kalau boleh kita nak ubah. Kalau hari ini pakai baju tangan kanan dulu masuk. Nak pakai seluar kaki kanan dulu masuk. Kalau kita kata nak pakai kasut, kaki kanan dulu masuk. Mampu atau tidak kita mengubah cara hidup kita. Nak potong kuku ni saja. Kita tahu setiap bulan kita potong kuku. Tetapi berapa ramai yang mengikut sunnah, pakai yang tangan kanan. Buang yang tangan kanan dulu, baru tangan kiri keluar dari bilik, itu di antara. Kemudian kita ambil kira keluar daripada bilik mandi. Kita pernah terfikir atau tidak, ataupun kita dah belajar, anak kita dah belajar di sekolah dan sebagainya. Okey, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Berapa orang mengamalkan ini? Berapa orang ambil berat? Sebab itu kalau yang anak-anak tadika yang sudah diajar, dia kalau salah keluar, dia akan masuk balik bilik air, keluar kaki kanan. Okay, masuk kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Tapi kita yang penting asal masuk, asal keluar. Sudah. Tak kisah hal yang lain. Ini kita angkat dalam kehidupan kerana dia merupakan sebahagian daripada pelengkap-pelengkap kepada ibadah kita. Pelengkap-pelengkap, pengukuh-pengukuh kepada ibadah. Kemudian kita kata, kita masih memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Berapa ramai mak ayah make a point. Membuat kepastian, memastikan bila anaknya memberi, mesti memberinya dengan tangan kanan. Berapa orang buat? Okay. Dan kalau menerima pun mesti dengan tangan kanan. Tak boleh dengan tangan kiri. Tapi kalau kita katakan ketam nak mengajar anaknya berjalan betul, sulit dah sikit. Kalau kita dah biasa tangan dulu kat mana juga lah. Kalau kita kata makan mesti tangan kanan, boleh. Tapi tak maaf banyak. Cabaran pagi-pagi ni. Okay.
Maka kita nak kata kalau makan dengan tangan kanan, mengapa kita boleh minum dengan tangan kiri? Ini pun masalah. Kadang-kadang tegur banyak dah. Orang besar baik, orang kecil baik. Minumnya tangan kanan. Kalau dengan tangan kiri memang dengan iblis. Dengan setan. Jadi berapa banyak setan masuk dalam perut kita. Bersama dengan air minum yang kita minum. Maka kalau makan tangan kanan, minum pun dengan tangan kanan. Ini yang kita kata benda menampak macam mudah, nampak macam simple tetapi perlu praktikal, perlu amali, perlu kuat kuasa, perlu partikular. Ada orang partikular pasal menghias sahaja, tak setengah mati. Tetapi tidak pernah partikular untuk mengangkat benda-benda sunat ini untuk dijadikan sebahagian daripada karakter kita. Maka sekali lagi, makan dan minum, tangan kanan, tak ada tangan kiri dah. Boleh buat peraturan tu tidak. Kalau pertama juga memberi dan menerima dia tak kisah lah. Okey, ambil dia. Ambil. Mana sempat lah. Oh, kita nak lepas tugas. Kita nak cepatkan proses kononnya. Tetapi hilang pahala-pahala yang patut Allah bagi percuma tu. Okey, percuma tu. Memberi dan menerima. Kemudian kita katakan berjabat tangan. Berjabat tangan biasanya kita sebelah tangan je. Kalau boleh kita nak dua belah tangan. Sekarang dah tak boleh salam dah. Okay, kan? Makan dan minum. Kemudian kita katakan makan dan minum ini yang paling banyak. Makan. Tangan kiri pun banyak. Yang makan berdiri, makan berjalan, makan macam-macam ada. Sambil-sambil kononnya. Ini pun masalah juga. Sebab hilang kekuatan sunah-sunah makan, sunah-sunah duduk dan sebagainya. Kadang-kadang kita katakan boleh minum berdiri, kata setengah ulama'. Tetapi yang terbaiknya, yang paling beradab adalah minumnya duduk, makannya duduk. Maka kekuatan yang nak dibangun, kita kata ialah sunah-sunah ini. Kita kata, masuk, kita kata sunah mendulukan kaki kiri, masuk ke bilik mandi, keluar dari masjid. Keluar dari masjid kaki kanan kaki kiri. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kemudian melepaskan pakaian, keluarkan. Nak lepaskan pakaian, kaki kanan, kaki kiri. Lepaskan dulu. Pasang dengan tangan kanan, keluarkan dengan tangan kiri. Kemudian ini kekuatan-kekuatan. Semua tu pakai tangan kiri. Nak masukkan tangan kanan, nak keluarkan tangan kiri. Ini kekuatan. Maka ini walaupun nampaknya remeh, pada setengah orang, alah ini nak ikut. Kalau yang remeh kecil ni kamu tak boleh ikut. Macam mana kita nak ikut peraturan yang besar-besar ni? Peraturan yang besar-besar ni macam mana nak ikut? Ini kekuatan-kekuatan. Pada Umi sekarang ini kita dalam PKP, kita masih lagi dengan anak-anak. Maka anak yang ada di rumah, adun anak ini. Adun anak-anak ini supaya dia tahu duduk yang beradab macam mana, bercakap yang beradab macam mana. Makan yang beradab macam mana, minum yang beradab macam mana, jalan yang beradab depan orang macam mana, belakang orang macam mana, berpakaian yang beradab macam mana. Bukan kerana kita tak boleh keluar, bukan kerana tak boleh keluar, kita boleh pakai apa saja kita nak makan, nak pakai. Pakaian yang beradab juga sangat-sangat diambil berat oleh Islam. Sebab itu kita kata kes rogol di semenjang melibatkan keluarga sangat besar jumlahnya. Hampir 90% kes rogol dimulakan oleh orang dalam keluarga. Orang dalam rumah. Sama ada ayah, sama ada abang, sama ada pak saudara, sama ada datuk dan sebagainya. Sebab apa? Kita biarkan anak kita tidak berpakaian mengikut adab yang disenaraikan oleh agama. Oleh itu, sebab itu kita kata sekali lagi, ketika tinggal sekarang ini, kita duduk di rumah dengan anak-anak. Work from home. Work from home. Tapi taklah work sampai anak tertongging terlentang pun tak kisah juga. Kerana work from home ni tadi, maka sekali lagi, kita bukan nak curi masa, curi kesempatan. Tetapi sekurang-kurangnya sistem-sistem itu jangan sampai terlalu longgar sehingga anak tak tahu yang mana yang the most right hand. Yang mana the most left hand. Yang paling banyak nak pakai tangan kanan ke tangan kiri. Tangan kanan. Baru last sekali baru tangan kiri. Maknanya kekuatan-kekuatan kita mesti sekurang-kurangnya menggabungkan. Okay? Tapi bukan hanya nak memberi tangan kiri, nak dolat tangan kiri, nak minum tangan kiri. Kita rasa macam bahagia sangat minum tangan kiri. Kadang-kadang anak langsung tak dapat kebiasaan.
Dia biasa yang salah, tak biasa yang betul. Sebab apa? Mak ayah pun tak kisah untuk menguatkuasakan. Mak ayah tak kisah untuk menguatkuasakan apa yang dia patut buat. Jadi maka sekarang ini kalau kita kata ada kesempatan berada di rumah, tolong perhati sikit-sikit lah. Tolong bimbing sikit-sikit, satu-satu. Okay, Umi ingat lagi anak cucu Umi yang pergi ke sekolah Taska, kita kata sekolah tadi, Taska ke Tadika gitu. Peraturan makannya saja, elbow down. Bila elbow down, maknanya tak ada semua tangan masuk atas meja. Dia asuh satu-satu. Bila dia tengok je anak makan, elbow down. Elbow down, elbow down. Maknanya siku di bawah. Maknanya kita katakan ini harus dijadikan penguat kuasaan. Kalau tidak anak kita, macam nak niakap boleh dalam pinggan. Okay? Semua masuk di pinggan, semua mak ayah dan sebagainya. Yang mak letakkan kedua-dua tangannya. Okay? Kemudian kita sebab itu kenapa ini penting? Kerana inilah merupakan disiplin-disiplin awal untuk kita mengangkat disiplin-disiplin yang lebih besar. Disiplin-disiplin yang lebih besar. Okay? Contohnya kita kata macam mana hari ini anak banyak tak dengar cakap. Kita bercakap, dia bercakap, mak bercakap sambil berjalan, mak bercakap sambil berdiri, mak bercakap tidak tengok muka. Ini semua kerana apa? Kita sudah terlalu jauh daripada adab-adab bercakap, adab-adab berbual, adab-adab berpakaian, adab-adab bergaul dan sebagainya. Ini yang kita kata kalau boleh kita nak angkat balik supaya anak kita bukan saja pandai dari segi otaknya atau IQ-nya, tetapi juga santun dari segi penampilannya. Santun dari segi pada orangnya, tetapi pada mata masyarakatnya, tapi pada mata Allah, dia santun dan dia dapat pahala. Sebab buat kerja yang mengikut adab-adab yang ditentukan oleh agama. Kemudian kita tengok firman Allah. Kenapa ini sangat penting? Surat Al-Haqqah. Okay. Al-Haqqah ayat 19. Okay. Yang bermaksud ada pun orang yang diberi suratan amalan lalu diterima dengan tangan kanannya, maka dia berkata, silalah baca suratan amalku ini. Artinya dalam nak menerima surat buku amal kita besok pun kita berdoa dari sekarang. Sebab itu setiap kali angkat uduk, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku menerima buku amalku ini besok dengan tangan kanan. Apa sebabnya dengan minta dari sekarang? Kerana orang yang menerima buku amalnya dengan tangan kanan bermakna dia selamat dari api neraka. Kalau dia menerimanya dari tangan kiri, maka itu tanda dia akan menerima bencana. Contoh kekuatan. Sebab itu dari sekarang, setiap kali uduk doa, ya Allah, ya Tuhanku, jadilah aku terima buku kiraan aku ni, buku amal aku ni esok. Tangan kanan, ya Allah. Tangan kanan, ya Allah. Jadi latihlah semua yang kita buat. Memulakan apa saja yang kita mampu buat dengan tangan kanan. Okey, boleh? Kemudian firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah. Waqi'ah ayat 89. Tadi ayat 19 Al-Haqqah. Sekarang ini ayat Waqi'ah 89 yang bermaksud maka adalah orang-orang golongan kanan. Ada orang-orang golongan kanan. Apakah orang-orang ada golongan kanan itu? Dan ada pula orang-orang yang dikatakan golongan kiri. Dan apakah orang golongan kiri itu? Jadi orang yang dikatakan surah Waqi'ah, orang yang golongan kanan ini ialah orang-orang yang sudah dijanjikan Allah untuk dimudahkan masuk ke syurga. Dimudahkan urusan barzahnya, dimudahkan urusan mahsyarnya, dan kebanyakan urusan-urusannya akan dipermudahkan Allah. Ini kita kata golongan kanan akhirnya mereka masuk syurga dalam keadaan yang sangat mudah. Dibandingkan orang yang kita kata golongan kiri. Allah dah guna dah. Golongan kanan ni maknanya orang baik. Golongan kirinya artinya orang yang tak taat. Golongan kanan orang yang taat dengan Allah.
Bukan baik di mata manusia saja, tapi paling penting baik di mata Allah. Jadi golongan kanan, kita besok nak masuk golongan mana? Golongan kanan ke golongan kiri? Kalau nak masuk golongan kanan, dari sekarang, mulakan semua yang dari kanan. Utamakan semua dari kanan. Ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Okay, orang kata mandi jenazah pun nak kena bangun, mulakan dari sebelah kanan. Contoh, kerana kanan ini mahal harganya di mata Allah. Allah guna ini untuk mengklasterkan kita. Kamu dari golongan kanan, kamu golongan kiri. Maka golongan kiri adalah golongan yang sudah ditentukan. Namanya kiri, sengsara dia. Daripada hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan sebelah kanan dalam semua perbuatannya. Okay? Dalam semua perbuatannya, dalam bersuci, termasuk bersikat rambut dan juga memakai kasut, bersandal ataupun pakai kasut, pakai slipper. Jadi maknanya Nabi mulakan semua dengan tangan kanan. Maka kalau kita mengaku Muhammad dan Rasulullah, maka ini harus juga jadi amalan kita. Jadi amalan kita. Berapa orang dia nak pakai kasut tu dia tengok di sebelah kanan ke sebelah kiri dulu sarung. Sebab itu sekali lagi kita kata ini semacam simple tetapi nak buatnya setengah mati. Oleh itu mak ayah yang tempat dipilih Allah, tolong bangun nak kemahiran untuk menyemak. Pakai kasut macam mana? Kadang anak belum boleh jalan tapi pakai kasut. Mak ingat tak nak pakai kasut tu masukkan daripada kaki kanan dulu. Masukkan kat, walaupun anak tu tak boleh jalan lagi tapi sebab nak bergaya punya pasal, pakaikan kasut, mak sendiri sarung kasutnya pada anak. Tapi tak pernah ingat nak sarung kaki mana dulu. Nak sarung kaki kanan kan kaki kiri. Kita nakkan keberkahan-keberkahan sunnah ini. Sebab maknanya kita kata kalau buat dapat pahala. Kalau buat dapat pahala. Bayangkan kita buang percuma hadiah-hadiah yang Allah bagi hanya kerana kita tak kisah. Memanglah kaki kiri boleh jalan, kaki kanan boleh jalan. Tapi kita nak keberkahannya. Kita nak pahala yang sudah dijanjikan dalam ibadah sunnah. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Oleh kerana tak buat tak berdosa itulah akhirnya kita tak dapat pahala. Kita tinggal je, tak ada dosanya dah. Kenapa kita fikirkan dosanya tapi tidak fikirkan pahalanya? Aku nak buat sebab aku nak pahalanya. Okey, bukan kata Allah bukan berdosa pun. Tak payah nak cerewet sangat. Jangan. Bukan cerewet, namanya beradab. Ada sistem dalam hidup. Okey, semalam, kemarin ke semalam, tak ingat mi. Ada seorang ada counselling lah. Sebab klinik counselling mi di rumah. Datang hanya dia tengok kasut susun kat luar je. Okay, mi buatkan sistem supaya semua kasut tak ada sepah-sepah depan pintu. Semua kasut disusun macam perhimpunan. Macam perhimpunan di sekolah. Susun, nak sebaris-sebaris lah, dua baris lah. Sampai dia kata, macam mana buat sistem ni? Siapa yang kena hari-hari buat? Tak ada siapa-siapa buat. Semua orang buat. Dia terperanjat. Ni cucu yang mana ni yang rajin sangat ni? Susun kasut ni? Bukan yang cucu yang mana rajin. Tapi semua kita rajin. Semua orang bila masuk nak letak selipar dia, dia tak boleh tinggal je depan pintu. Dia kena susun selipar tu. Ini merupakan satu daripada sistem yang kita nak angkat supaya tak berkecah-kecah kasut kita bersepah-sepah. Okay, macam kena ribut. Maka walaupun nampaknya simple, nampaknya mudah, tetapi kalau tidak ada penguatkuasaan, kalau tak ada penyemak, maka ini tidak akan menjadi sistem dalam kehidupan. Jadi anak pun jadi berjepara. Sebab itu kita di rumah jarang guna sistem nak ngemas. Sistem makan macam mana, pukul berapa makan, sistem mandi, pukul berapa mandi, sistem mengemas, pukul berapa mengemas. Kita tak masukkan ini sebagai satu sistem yang sangat penting untuk kita belajar. Kamu juga nak ikut SOP ni. Kalau bukanlah kerana kematian, rasanya SOP ni setengah mati nak ikut. Tapi sebab ujungnya kematian, semua orang ikut.
Siap orang bawa emas semua. Jangan sampai dah ada hukum nak mati baru nak ikut peraturan. Betul? Okey, kemudian kita kata Aisyah berkata lagi, riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud katakan adalah menjadi adalah tangan Rasulullah SAW yang kanan untuk bersuci dan makan. Dan tangan kirinya untuk istinja dan segala kekotoran. Maknanya Nabi tidak pernah makan tangan kiri. Semua dibuat dengan tangan kanan. Tangan kiri hanya untuk ketandas sahaja. Yang lain-lain semua Nabi buat dengan tangan kanan. Kalau kita melihat pula hadis lain riwayat Busri, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Ummu Atijah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada wanita-wanita yang memandikan jenazah anaknya, jenazah puterinya Zainab, mendahulukan sebelah kanan dan anggota uduk daripadanya. Maknanya nak mandi jenazah je, nak yang dari belah kanan. Nak mandikan jenazah dari sebelah kanan, kemudian yang utamakan dulu anggota uduk. Ini kekuatan-kekuatan yang dah dibangun. Maknanya nak mengingat pada kita di sebelah kanan itu ada hikmah-hikmah yang tersembunyi. Ada hikmah, ada pahalanya yang Allah janjikan. Siapa tak buat, dia tak berdosa, tak apa buat, dapat pahala. Maka walaupun kita katakan ini, kita anggap remeh lah sekarang ni. Sebab ramai ibu bapa yang tak ada input, tidak ada ilmunya. Jadi anak hari ni berjepera. Kalau kita bercakap pasal adab, anak memang haru biru lah. Ini yang kita katakan ni, kita tak ada ilmunya. Kemudian kalau kita melihat kepada hadis lain juga riwayat Bukhari Muslim, dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, apabila bersandal pakai kasut, salah satu kamu hendaklah mendahuluinya yang kanan. Ini yang maknanya Nabi dah pesan dah nak pakai kasut, mulakan dengan yang kanan. Dan jika melepaskannya, bila nak nanggal kasutnya, hendaklah mendahulukannya dengan yang kiri. Nak pakai dengan tangan kanan, nak buka dengan tangan kiri. Nak pakai baju, masukkan tangan kanan. Nak buka baju, keluarkan dulu dari tangan kiri. Nak pakai seluar, masukkan dengan tangan kanan. Nak keluarkan dengan tangan kiri. Ini pun kita tak mampu untuk adaptasi dalam kehidupan. Sedangkan ini dipesan oleh Rasulullah. Jadi ini yang kita kata nampaknya macam ringan, tetapi sebenarnya kita sudah tak ambil berat. Bila tak ambil berat, hilanglah seni-seni, hilanglah adab-adab, hilanglah keindahan-keindahan, amal-amal yang dimasukkan walaupun dalam bentuk sunat, tetapi kita buang pahala-pahala sunnah itu sepercuma. Percuma buang. Maknanya kita kata hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka bermakna kita kata kita bukan cakap ini saja-saja dah. Tak cakap ini bersandar kepada apa yang Nabi buat. Kalau kita melihat dia kata hadis Nabi riwayat Abu Daud yang dia kata dia jadi nyatakan oleh Habsyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW mempergunakan tangan kanan untuk makan, minum, berpakaian dan mempergunakan tangan kirinya untuk yang lain-lain. Itu hadis riwayat Abu Daud. Kemudian kita lihat pula hadis juga riwayat Abu Daud yang juga riwayat Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berpakaian atau beruduk, hendaklah mendahulukannya dengan sebelah kanan
Ini nak bagi tahu tadi yang kita bincang yang atas tadi itu, ini bahan sokongan-sokongannya yang kita kata kenapa bersandar bersih tangan kanan, kenapa uduk bersih tangan kanan, kenapa makan dengan tangan kanan, kenapa buat kerja yang baik tu dengan tangan kanan, nak minum dengan tangan kanan, kerana ini diperintahkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, diperingatkan oleh Rasulullah. Bukan kita saja nak ikut ada ini table manners. Kenapa kita ikut table manners, Mak Saleh? Minumnya mesti tangan kiri. Apakah hal? Okay, kita nak masukkan. Sebab dia nak buang semua apa yang Rasulullah bawa. Mereka nak masukkan apa yang mereka mahu. Jadi akhirnya kalau kita kata Nabi makan dengan tangan, kita hari ini bangga-bangga makan dengan sudu garpu. Sebab dia tak nak keberkahan yang ada pertangan kita dimasuk untuk menjadi kesihatan kepada tubuh kita. Bayangkan macam mana jahatnya susunan mereka masuk table manners. Okay. Etika makan. Jadi macam-macam sudu, macam-macam garpu. Kita pun dengan rasa bangganya mengikut secara total tanpa ada ilmu dan meninggalkan apa yang Rasulullah bagi. Meninggalkan apa yang Rasulullah tinggalkan. Ini yang kita kata satu kemalangan yang paling malang. Okay. Itu kita kata, kemudian ada lagi satu hadis yang agak panjang, okay, hadis riwayat Bukhari Muslim juga, yang bermaksud Anas radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah telah sampai di Mina, okay, dan melontar jumrah, kemudian kembali ke rumahnya dan menyembelih kurban, kemudian dia bersabda kepada tukang cukur rambutnya, cukur rambut ni, bergunting cukur rambutnya sambil menunjukkan sebelah kanan kepadanya. Cukurlah ini dulu, kemudian yang kiri, kemudian dibagi-bagi kelah rambut itu kepada orang-orang. Maknanya nak gunting rambut pun kalau nak berkah Nabi tunjuk. Kalau nak gunting dia tunjuk tangan, dia tunjuk dengan tukang gunting, nak cukur dengan kepada tukang gunting itu, cukur tangan kepala kanan dulu, rambut belah kanan dulu. Kemudian baru rambut belah kiri. Ini pun kita tak dapat nak ikut. Okay, ini yang kita katakan kita ditarik untuk tidak mengikut apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka akhirnya kita hilang warna, kita hilang karakter, kita hilang gaya, kita hilang hubungan dengan Allah dan Rasulullah. Ini yang kita katakan kemalangan-kemalangan yang mulanya kecil tapi akhirnya kita hilang hubungan dengan Allah dan hubungan dengan Rasulullah. Oleh sebab itu sekali lagi dalam riwayat lain, okay, dalam riwayat lain disebutkan juga kata ketika Rasulullah telah melontar jumrah dan menyembelih ternakan atau untuk kurban, lalu diberikan kepalanya kepada tukang cukur, kepalanya sebelah kanan, yang sebelah kanan, dan memberikan rambut kepadanya, kemudian memberikan sebelah kirinya kepada dan bersabda, cukurlah. Maka dicukurlah dan diberilah kepada Abu Talhah sambil bersabda, bagi-bagilah kepada orang-orang. Maknanya gunting rambut pun, cukur rambut pun, Nabi ambil kira semua itu kerana apa? Itu kita katakan sebahagian daripada petunjuk adab-adab yang sudah dipahami oleh Rasulullah. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita mengangkat balik keyakinan kekuatan ini. Mengutamakan yang kanan, mendahulukan yang kanan, kanankan dulu yang kanan. Sebab itu kita kata ada pengarah kanan tapi tak ada pengarah kiri. Ada apa kita kata, bila kanan maknanya mesti diutamakan. Sebab perkataan kanan itu sendiri, oh ini orang kanan saya. Wah. Maknanya orang kanan tu apa? Penting ke tak penting? Penting. Kalau orang kanan penting, semua perbuatan yang penting harus dibuat dengan tangan kanan. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Okay? Tetapi kadang-kadang kita katakan, alah tu biasa je, sikit je. Jangan ambil mudah. Kalau Nabi makannya, dikira mandinya, dikira pakai kasut, dikira pakai baju, dikira bergunting, cukur rambut pun berkira, bermakna kita katakan bahawa mengutamakan. Kalau Quran dah sebut, dah katakan ada golongan kanan, ada golongan kiri. Itu surah Waqiah yang kita baca tadi.
bahawa golongan kanan memang golongan yang diberi keistimewaan, golongan yang dijanjikan dapat kemudahan untuk masuk syurga dibandingkan dengan golongan kiri. Jadi kita nak masuk yang mana? Nak jadi pengikut Rasulullah ke tidak, nak dekat dengan Rasulullah ke tidak, nak rasa dicintai Rasulullah atau tidak. Siapa yang membuat apa yang dibuat oleh Rasulullah? Dengan dia untuk mencontohi, maka dia merupakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yang paling ingat dengan Rasulullah, dengan harapan dia juga kenal Rasulullah dan Rasulullah juga kenal dia. Maka sekali lagi mari kita angkat kekuatan, kita nak mengutamakan yang kanan dalam setiap perkara yang kita buat, kecuali untuk beristinja ataupun untuk bersuci di tandas. Yang lain-lain kita hendak semua tangan kanan. Jadi sekali lagi dengan waktu yang sudah tersedia, sekali lagi like and page page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara untuk menjadi dan berikanlah sokongan-sokongan anda dalam bentuk materialnya, dalam bentuk apa pun saja duit yang berapa yang ada untuk menyokong supaya majlis dakwah ini ataupun kita kata Dewan Dakwah akan dapat terus memberikan servis terbanyak, mengimaratkan lagi katakan majlis-majlis dakwah untuk membantu kita merasa cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah dan kita berjuang untuk menjadi sebahagian daripada hamba-hamba Allah yang ditanda Allah bahawa kamu adalah orang yang sudah berkorban untuk agama, membantu agama Allah, membantu Rasulullah menjadi penerus tugas para anbiya. Mudah-mudahan tugas kecil kita ataupun kita kata apa yang kita bekal, apa yang kita berikan, kita kata kepada atau kita kata kepada urusan-urusan dakwah ini merupakan satu jihad. Kalau kita tak mampu berperang, maka berperanglah dengan harta. Tunjukkanlah kecintaan kita dengan harta sebagaimana Abu Bakar memberikan seluruh hartanya untuk fisabilillah Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta memberi kerana Allah untuk meneruskan tugas dakwah dari Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Jadi sampai di sini dulu, saya menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf andai kata ada yang tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan saya sendiri, saya mohon maaf. Jadi sekali lagi jumpa lagi insya-Allah dalam sembang petang pula, dalam motivasi pagi Dewan Dakwah, dan teruslah memberikan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita nanti mampu diangkat pejuang-pejuang Rasulullah, pejuang-pejuang agama Allah insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.